Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, terutamanya yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan seluruh kepimpinan serta warga Surau Al-Hidayah, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita mulakan dengan satu soalan kita tanya diri kita sendiri. Apa sebenarnya ilmu yang bermanfaat? Okay. InsyaAllah kita semua masing-masing pernah melalui proses latihan akademik secara formal kan, bidang pengajar masing-masing. Masing-masing ada kekhususan masing-masing. But surely we'll come to a point we need to ponder and reflect balik what's actually kita katakan beneficial knowledge from the perspective of those yang believe in Allah Ta'ala and the hereafter. What are actually beneficial knowledge? Without any doubt, without any argument, kepada bidang masing-masing semua ada manfaat, ada keperluan, ada sumbangan kepada pembangunan masyarakat, tidak dinafikan. Namun pada malam ni kita nak membawa satu perspektif yang lebih khusus dalam kita sebagai yang kita musafir yang menuju ke akhirat ni. Apa sebenarnya ilmu yang bermanfaat? Ini lebih khusus kepada ilmu yang melibatkan kerohanian kita lah ya. Jadi saya di sini saya ingin merujuk kepada apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ya, salah seorang mujaddid ya, dalam Quran beliau. Dan insya-Allah kita di Malaysia ni maklum dengan nama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, sangat dekat dengan jiwa kita. Banyak karya-karya beliau, karya-karya Al-Imam yang digunakan dalam pengajian ya. Jadi beliau menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di sini saya memetik daripada terbitan daripada Maktabah Madbuni yang diterbitkan di Qahirah, yang mana Al-Imam Al-Ghazali mencatatkan bahawa ilmu yang bermanfaat itu adalah, di sini Al-Imam Al-Ghazali menyenaraikan ada 7 indikator ataupun 7 parameter yang membawa kita untuk review balik apakah ilmu yang dikatakan yang bermanfaat. Ini tadi saya letakkan disclaimer tadi lah pada awal tadi bahawa masing-masing bidang spesifikasi masing-masing semua tu menyumbang kepada pembangunan kemajuan ummah. Namun di sini kita nak melihat sebagai satu hal tuju kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang menuju ke akhirat. Okay. Jadi di sini menjadi panduan kita ada 7 ciri yang disenaraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ilmu itu dia menambahkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Makin lama kita belajar, kita makin rasa gerun akan kekuasaan Allah Ta'ala dengan sifat maha tahunya, maha adilnya ya. Jadi kalau vice versa, kalau terbalik, itu we are on the right, on the wrong direction Makin banyak ilmu, makin berani nak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua ialah ilmu itu dengan kita mempelajarinya, kita semakin menyedari apakah aib-aib yang telah kita lakukan. Kita semua insan-insan yang biasa yang bukan maksum, terdedah kepada kesalahan, maka ilmu itu membimbing kita untuk menyedari apakah salah-salah dan keaiban yang telah kita lakukan. Yang ketiga ialah ilmu itu dia menambahkan makrifat kita kepada Allah. Kita semakin mengenali Allah Ta'ala ya, semakin mengenali Allah Ta'ala. Solat ya, umpamanya solat, kita masing-masing time frame berbeza. Mungkin kita dah solat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Jadi good point for us to stop for a while and review balik. Adakah sama kualiti solat kita 10 tahun yang lepas dengan 20 tahun yang lepas dengan keadaan solat kita sekarang ni? Kan? Adakah kita mampu untuk menghadirkan hati kita ya? Jadi di sini dapat kita kaitkan ilmu yang bermanfaat yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang menambahkan makrifat kita kepada Allah Ta'ala, makin kenal Allah Ta'ala. Okey, dengan semakin kita banyak beribadah kepadanya. Yang keempat, kita berusaha untuk mengurangkan cinta kita kepada dunia ya. Cinta kita kepada dunia, hati kita terikat kepada dunia. Let's put it in the right perspective and right understanding. Bukannya bermaksud kita mengabaikan dunia. Kita kena ambil
inspirasi, motivasi daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau hari ini kalau kita pergi ke Mekah kita boleh tengok lagi betapa footprint ataupun kesan-kesan tinggalan beliau, sumbangan beliau wakaf dan seumpamanya, ya, beliau hebat dari segi harta dan pada masa sama takwa kepada Allah Taala. Okey. Yang ketiga, yang kelima, menambah rindu dan cinta kita kepada amal akhirat. Ya. Dan again, put it into right perspective as well. Yang mana ibadah ini kita kena faham dalam konteks yang benar, bukan semata-mata ibadah yang khususi yang kita mengabaikan tanggungjawab fardu kifayah dan seumpamanya. Ya. Ultimately semua tu kerana Allah Taala yang kita buat, umpamanya kita membantu orang lain, ya, membawa manfaat kepada orang lain, ya, berkhidmat dalam kerja kita masing-masing, ya. Maka semua itu insya-Allah, ya, selagi mana niat yang betul dan cara pelaksanaan yang betul, insya-Allah akan dinilai sebagai ibadah yang membawa value amal akhirat. Yang keenam, kita bermuhasabah, ya, koreksi perbuatan-perbuatan kita yang tercela, dan kita berusaha untuk menghindarkan daripada buat benda tersebut. Okey, kita nampaklah dia punya tempat loophole ataupun ruang-ruang yang boleh dibaiki, dan insya-Allah kita menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan tersebut. Dan yang ketujuh, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menjauhkan kita daripada tipu daya syaitan. Saya tertarik untuk teringat balik bagaimana yang dinyatakan oleh almarhum, penulis kitab kita sekarang ni, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah. Dia beritahu, dia kata syaitan ni pun kreatif dan bijak untuk menyesatkan manusia. Dia tengok target group dia. Ya. Mungkin di tempat lain kita buat sintetik punya example. Umpamanya kalau golongan yang bawahan yang biasa dilalaikan contohnya dengan sebiji bola sahaja. Masing-masing sibuk dengan football match sehingga mengabaikan waktu solat dan sebagainya. Itu kalau yang golongan permulaan ataupun golongan bawah. Kalau yang golongan yang expert ni pula, syaitan dia ada celah-celah dia yang ambil kreatif untuk masuk. Umpamanya seorang itu dibesarkan dalam situasi memang menjaga solat, bahkan solat malam dijaga. Jadi syaitan nak hasut dia, nak perdayakan dia dengan solat. Memang dah establish solat dia, kan, sehari 5 kali dia solat, siang dan malam. Jadi syaitan dia akan masuk angle-angle lain yang lebih halus. Umpamanya dah melarikan niat dia daripada ultimately serving Allah Taala, dah divert kepada nak mencari recognition manusia dan sebagainya. Jadi itu 7 lah yang indikator yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Dan kalau kita telusuri sejarah Imam Ghazali ni, beliau dah menguasai, dikatakan, ilmu teologi, ilmu syariah, perundangan, ya, kesemuanya beliau kuasai, dan beliau juga explore dan membimbing kita di sudut ilmu kerohanian. Baik. Jadi insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita dengan kitab 40 hadis akhlak mulia. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang mulia ini saya ingin meneruskan dengan kita tengok pada hadis yang ketiga. Pada minggu lepas kita dah bincangkan hadis yang ketiga. InsyaAllah hari ini kita akan sentuh sikit lagi sebelum kita beralih kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ketiga pada muka surat 5, pada muka surat yang kelima. Okay, jadi saya terus bacakan kepada terjemahannya, ya. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah aku pada satu hari berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika itu memakai selendang buatan Najran yang kasar tepinya. Jadi di sini dah diberikan gambaran, ya. Kain itu dia kasar sikit, bukan kain yang lembut. Kemudian tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu menarik selendang Rasulullah dengan kuat-kuat, dengan sekuat-kuatnya. Ya, tarik dengan kuat, bukan tarik biasa, tarik kuat. Tadi dah beritahu kan kain itu kasar, kemudian tarik lagi dengan kuat. Dan aku melihat di batang leher Rasulullah SAW akan kesat tepi selendang kerana ditarik dengan kuat, kan. Dan kesan selendang tersebut kerana Arab Badui tersebut telah menariknya dengan kuat. Kemudian Arab Badui itu berkata, "Hai Muhammad, suruhlah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada di sisimu." Lalu Rasulullah SAW menoleh ke arahnya sambil baginda tersenyum dan menyuruh pegawainya memenuhi kehendak Arab Badui itu. Baik. Jadi kita teruskan, kita baca keterangan yang dituliskan oleh al-muallif wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini. Keterangan apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah sebahagian daripada sifat pemaaf Rasulullah SAW. Baginda selalu memaafkan orang yang menyakitinya walaupun baginda mampu untuk membalas tindakan orang tersebut, ya. Apatah lagi kalau orang yang menyakiti beliau itu dari kalangan orang yang jahil yang tidak memahami kedudukan baginda sebagai rasul yang membawa rahmat sekalian alam. Jadi di sini kita lihat, ya, bagaimana sifat pemaaf Nabi. Nabi tidak react instantaneously dengan kekasaran balik, dibalas balik dengan kekasaran, tak, ya. Dan dilihat bagaimana respon Nabi masih lagi boleh tersenyum selepas Arab Badui itu melakukan kekasaran kepada baginda. Okey, perenggan kedua, tindakan orang yang jahil tidak boleh dibalas melainkan dengan lemah lembut dan kemaafan.
Kerana kalau kita cuba melawan mereka, kita juga akan jahil seperti mereka. Biasanya orang jahil akan buat apa sahaja, bercakap apa sahaja asalkan mereka dapat melawan musuhnya. Sedangkan kita tak akan buat sedemikian. Jadi kalau kita mahu melawan seperti mereka, tentu kita akan berbuat benda yang sama seperti orang jahil, maka kita akan jadi jahil juga. Jadi di sini, dalam konteks hadis ini, orang Arab Badui itu, beliau disifatkan sebagai orang yang jahil yang bertindak dengan keras kepada baginda Nabi SAW. Tengok di situ, apa panggilan beliau kepada Nabi? Beliau menyeru dengan menyebut nama saja, ya Muhammad. Jadi kalau kita teliti dari segi etika dan kehalusan adab kita kepada Nabi Muhammad SAW, memang tak wajar kalau kita terus menyebut sahaja nama Nabi. Umpamanya dia terus menyebut Muhammad saja. Dia tak kena. Setidak-tidaknya kena didahului dengan ungkapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita lihat dalam Al-Quran umpamanya. Kita lihat seruan khitab Allah kepada Nabi Muhammad bagaimana diserukan. Diserukan dengan ya Nabi, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Nabi, ya dan seterusnya ya. Dan tidak disebutkan directly dengan menyebut Muhammad. Namun Nabi lain diseru dengan nama, contohnya Nabi Musa diserukan dengan nama Musa, dengan Nabi Nuh diserukan dengan nama Nabi Nuh. Namun berbeza dengan kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan dalam kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi, mereka pun tetap panggil nama terus. Dia akan menggunakan dengan panggilan gelaran ya Abul Qasim, ayah kepada Al-Qasim, ya Abul Qasim. Dia tidak terus panggil dengan nama ya Muhammad. Jadi itu yang antara take away lesson yang boleh saya reflectkan dan boleh kita ambil. Selepas ini kalau kita nak menyebut nama Nabi Muhammad, didahulukan dengan sebutan Nabi Muhammad SAW. Tidak terus kita memanggil dengan Muhammad. Kalau hari ini pun, kalau protokol biasa pun, kalau ada dan sedikit datuk kan, mungkin kita terus kita akan memanggil dengan salutation beliau lah kan. Tak boleh kita nak terus dalam official event dia terus panggil nama dia kan. Tak kena cara lah kan. Okay, baik. Seterusnya dalam perangkat terakhir itu, saya ringkaskan, penulis membawa kita untuk melihat bagaimana dalam peristiwa Fathu Mekah, sejarah pembukaan kota Mekah. Okay, di sini digunakan istilah Fathu Mekah, Fathu Mekah, kota Mekah. Dia tidak gunakan istilah invasion ataupun